Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-678 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana setiap pagi kita berkongsi sepotong ayat daripada Al-Quran agar kita boleh mengambil ibrah dan pengajaran, dan agar kita boleh membawa pengajaran tersebut dalam kehidupan seharian, mudah-mudahan insya-Allah. Sebelum kita teruskan, apa kata kita buat benda yang paling penting terlebih dahulu. Kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, saya nampak ada Baby Yutih, kemudian Nurzah Hassan, Haikal dan juga Datuk Syahid serta sahabat-sahabat yang lain. Di ruangan FB, ahlan-ahlan Salmah Osman, G. Fauziah, Safiyah Sapian, Fauzan Muhammad, kemudian ahlan-ahlan Salbiyah Ali, Hamidah Man, Zuraida Siddiq, Wan Muhammad Su'id Muhammad Noor, Liza Zul, Kati Khairuddin, kemudian Faisal, Habibah Su'ib, Mazmal Radin, Ayu Muhammad. Terima kasih banyak-banyak Kak Safiyah. Kemudian Hajarah Zai serta Ayu Muhammad, terima kasih, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Terima kasih Haikal Azaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Pada kali ini kita nak melihat, kita ada lagi sedikit tak habis daripada ayat yang ke-67. Ayat 67 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 185. Maka kita nak melihat ayat yang ke-67 surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 185. Maka ayat ini telah kita baca, telah kita melihat kepada sababun nuzul yang ada padanya. Kemudian kita telah lihat juga ayat ini berkenaan tentang kaitan dengan ayat yang terdahulu dan apakah yang kita boleh pelajari daripada terjemahannya. Pada kali ini kita nak sambung daripada sudut tazakkur yang ada pada ayat ini. Maka apakah tazakkur yang ada pada ayat ini? Maka ayat yang ke-67 secara ringkasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang beberapa hukum ahkam ketika mana berlakunya peperangan, dan juga Allah menerangkan sebagai satu teguran kepada Nabi untuk tidak mengambil wang tebusan dalam keadaan musuh-musuh Islam yang tegar. Mereka pada waktu itu tidak berhenti memusuhi Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah satu ayat yang berbentuk teguran, ayat yang ke-67. Maka apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Kita nak lihat beberapa pengajaran. Kemudian kita akan terus masuk pada ayat yang ke-68.
Maka pada ayat yang ke-67 kata para ulama, pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah ketika mana cara Allah menegur Nabi. Maka kalau kita perasan bila kita melihat terjemahan ayat ini adalah ayat yang turun pada peperangan Badar. Pada peperangan Badar. Dan peperangan Badar adalah peperangan yang besar, yang pertama yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat menentang orang musyrikin Mekah. Dan dalam peperangan Badar, pada waktu itu umat Islam memperolehi kemenangan yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Sehingga kan mereka berjaya membunuh 70 orang musuh. Dan mereka berjaya menjadikan tawanan 70 orang lagi tawanan. Maka sepatutnya dalam peperangan Badar, tawanan-tawanan yang kena tangkap yang merupakan musuh tega Islam, sebab mereka dah menyakiti Nabi dekat Mekah 10 tahun. Bila Nabi berhijrah pun mereka tak biarkan Nabi, mereka berterusan sakiti Nabi. Maka situasi pada ayat ini adalah pada waktu itu yang terbaik dijatuhkan hukuman kepada tawanan-tawanan perang ini. Dijatuhkan hukuman kepada tawanan perang. Sebab kalaulah mereka pada waktu itu dibebaskan, maka mereka akan datang balik menyerang. Dan itu yang berlaku. Setahun selepas Badar, orang Quraisy datang dengan bala tentera yang lebih ramai. Badar hanya 1,000. Ketika mana Uhud jumlah mereka pada waktu itu 3,000. Hai Atiyah. Lagi salam. Okey. Tak apa, nak atasnya pergi main. Pergi mandi. Okey. Okey. Maka daripada sini kita nampak situasi pada Badar adalah sepatutnya Nabi SAW tidak mengambil tebusan dan Nabi menjatuhkan hukuman. Itu situasi Badar. Sebab orang Quraisy memang nak hancurkan Islam dengan sehancur-hancurnya. Sebab itu mereka datang waktu Uhud. Mereka datang pada Ahzab. Mereka berterusan datang menyerang Nabi SAW dan para sahabat di Madinah. Tetapi Nabi telah mengambil pada waktu itu, Nabi telah mengambil wang tebusan. Dan Nabi telah membebaskan pada waktu itu tawanan-tawanan perang ini. Maka Allah terus tegur Nabi. Firman Allah kalau kita baca terjemahan, tidaklah patut bagi seorang Nabi keadaannya untuk mempunyai tawanan perang sehinggalah pada waktu itu berlakunya pembunuhan terhadap musuh-musuh di atas muka bumi. Maka Allah tegur Nabi, tak sepatutnya Nabi buat begitu. Tapi kat sini poin yang menariknya kata para ulama tafsir adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan makana li nabiyyin. Kalau kita perasan dekat nabiyyin pada waktu itu datang dengan tanwin. Makana li nabiyyin pada waktu itu datang dengan tanwin. Maka kata para ulama, tanwin yang ada pada perkataan nabiyyin, nabiyyin ada tanwin 2 baris. Sebenarnya pada waktu itu disebut wa innama ji'a bilafzi munkaran talattufan bihi sallallahu alaihi wasallam, dan dibawakan dengan tanwin yang menunjukkan kepada nakirah. Sebenarnya adalah nak menunjukkan kelembutan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nali nabiyyin, sebenarnya pada waktu itu nak menggambarkan kelembutan. Maka daripada sini kita nampak bagaimana lembutnya Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada waktu itu Nabi telah melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dalam hadis yang kita telah baca, azab pada waktu itu telah turun dan telah sampai ke pokok-pokok yang berada di sekitar Madinah. Azab telah turun. Tetapi Allah tegur Nabi, tidak sepatutnya seorang Nabi buat begitu. Daripada sini banyak benda yang kita boleh belajar. Pengajaran yang pertama, kita boleh belajar bagaimana perlu untuk menegur dengan hikmah, perlu untuk menegur dengan lembut, perlu untuk menegur pada waktu itu dengan kasih sayang terhadap orang yang telah melakukan kesilapan dan kesalahan. Tengok bagaimana Allah menegur Nabi. Bahkan kadang-kadang Allah tegur kita pun pada waktu itu sangat halus. Allah tegur kita bagaimana dengan sangat halus. Kadang-kadang diberikan penyakit, kadang-kadang diberikan teguran melalui manusia yang lain. Kadang-kadang pada waktu itu diletakkan detikan dalam hati kita. Maka Allah pun tegur kita. Maka sebenarnya daripada sini kita dapat belajar bagaimana lembutnya Allah menegur, bukan sekadar kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada waktu itu orang-orang beriman.
Maka kita, mengapa kalau kita nak tegur pada waktu itu mesti kena bash orang, mesti pada waktu itu nak mengguris hati orang, mesti pada waktu itu kalau nak menegur mengaibkan orang, kalau nak menegur pada waktu itu mesti menjatuhkan maruah orang. Bukan begitu caranya. Maka sepatutnya kalau kita belajar daripada cara Al-Quran menegur, kalau kita belajar daripada cara Nabi SAW menegur, Nabi kadang-kala bila menegur, ma balu aqwam, kenapa ada sekelompok manusia buat macam ni? Nabi tak sebut nama, Nabi tak kata daripada kabilah mana. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat hanya daripada tanwin yang ada pada perkataan maka li nabiyyin, yang kata para ulama tafsir, ianya menunjukkan kepada lembutnya Allah menegur Nabi SAW. Maka sebenarnya kita pun dalam nak menegur perlu untuk menegur dengan lemah lembut. Anak-anak kita pun kalau kita nak tegur penuh dengan lemah lembut. Kalaulah pada waktu itu jiran kita, pada waktu itu perlu untuk tegur dengan lemah lembut. Sebab kalaulah teguran dengan lemah lembut pun tak meninggalkan kesan, adakah kita ingat teguran yang keras akan meninggalkan kesan? Dia datang menjadi benci, bahkan menjadi dengki, bahkan menjadi pada waktu itu lebih parah bahkan. Maka sebab itu daripada sini kita belajar bagaimana cara Allah menegur Nabi dan juga umat manusia. Kalaulah Allah nak bertegas dengan setiap kesilapan manusia, nescaya dah tak ada dah manusia kat dunia ini. Mungkin semuanya kena azab, seksa dan lain-lain. Ahlan ana, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah. Terima kasih banyak-banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita boleh belajar adalah firman Allah, hatta yuskhina fil ard. Hatta yuskhina, sehingga berlakunya pada waktu itu pertumpahan darah yang banyak di atas muka bumi. Maka Allah tak benarkan baginda Nabi SAW untuk mengambil sebarang tawanan perang. Allah perintahkan sepatutnya mereka ini dipancung, wahai Muhammad. Sebab itu kalaulah kita lihat terjemahan firman Allah Subhanahu wa taala, maka nali nabiyyin, adalah tidak layak, tidak sepatutnya untuk Nabi an yakuna, keadaannya mempunyai tawanan sehinggalah dilumpuhkan, ditumpahkan darah sebanyak-banyaknya musuh pada muka bumi. Maka ini adalah ayat yang sangat tegas. Tapi kita kena faham situasi dia. Sebab itu kata para ulama, faham ayat ini pada waktu itu dengan situasi dia. Ayat ini bukanlah bermaksud jumpa je orang yang mana-mana yang bukan Islam pada waktu tu kena angkat senjata. Tak, itu bukan maksud dia. Sebab itu pada tempoh hari panjang lebar dibawakan sababun nuzul tentang turunnya ayat ini. Sebab itu kata para ulama, perkataan ithkhan fil ard pada waktu itu membunuh, menjatuhkan hukuman kepada musuh di atas muka bumi. Pada waktu itu bertujuan untuk melumpuhkan musuh, bertujuan nak menjadikan musuh tidak lagi menyerang umat Islam. Sebab orang Quraisy mereka memang tak habis-habis pada keadaan tersebut nak menyerang umat Islam. Daripada Badar, daripada Uhud, kemudian banyak lagi pergerakan-pergerakan tentera kecil yang mereka pada waktu itu hantar. Bahkan mereka pernah hantar perompak-perompak ganas untuk datang membunuh dan membuat kacau bilau di Mekah. Ini adalah orang Quraisy. Maka pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada ithkhan fil ard, pada waktu itu menumpahkan darah di atas muka bumi. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat sebenarnya adalah kita perlu tegas terhadap musuh yang terlalu melampau. Seperti Quraisy. Mereka sakiti Nabi dan para sahabat 10 tahun kat Mekah. Apa yang mereka buat kepada Nabi, apa yang mereka buat kepada para sahabat adalah langsung tidak berperi kemanusiaan. Mereka pernah kurung Nabi dan keluarga Nabi dalam lembah Abu Talib selama 3 tahun. Langsung tak boleh keluar. Mereka pernah membunuh Ammar, Yasir, Sumayyah dan juga banyak lagi sahabat yang lain. Mereka pernah menyiksa dengan teruk sampai buta ada sebahagian orang sahabat, sampai cedera parah sebahagian daripada sahabat. Maka sebab itu firman Allah, mereka ini tak layak untuk pada waktu itu dibebaskan, sebaliknya perlu untuk dijatuhkan hukuman.
hatta yuskina fil ard, supaya menjadi pengajaran untuk yang lain. Tetapi Nabi SAW pada waktu itu telah bermusyawarah dan Nabi SAW telah membebaskan pada waktu itu tawanan-tawanan perang tersebut. Namun pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini adalah, dalam tafsir Al-Wasit disebut bahawa ini adalah musuh-musuh yang sentiasa menginginkan kejahatan untuk Nabi dan Islam. Falau annal muslimina atharu, maka kalaulah pada waktu itu orang Islam memilih untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan menjatuhkan hukuman kepada musuh yang kena tawan, lakana zalika ad'a, maka itulah situasi yang paling tepat pada waktu itu, likasri syaukati syirki, supaya dapat menghancurkan kekuatan orang-orang musyrik, dan pada waktu itu menzahirkan kehinaan dan kelemahan untuk orang-orang musyrik. Maka sebab itu kita dapat pengajaran musuh yang begitu tegar, yang melampau, perlu untuk bertegas dengan mereka. Sebab itu Nabi SAW, ketika Nabi SAW menghadapi situasi yang sama dengan orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Orang-orang Yahudi Banu Quraizah ni kejap ada perjanjian, kejap langgar. Kejap ada perjanjian, kejap langgar. Itu orang Yahudi Banu Quraizah. Sehingga kan akhir sekali kemuncak, mereka pada waktu itu batalkan perjanjian dengan Nabi sewaktu dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab, mereka batalkan perjanjian dengan Nabi. Mereka hantar mata-mata untuk masuk ke kota Madinah, tengok dekat Madinah ada tentera ke tidak. Maka Nabi SAW bila berjaya kepung mereka setelah selesai daripada perang Ahzab, maka mereka pada waktu itu nak minta maaf. Maka Nabi SAW telah menjatuhkan hukuman berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh teman mereka sendiri, Sa'ad bin Mu'az. Mereka ini adalah pelampau yang telah banyak kali mencabuli perjanjian. Maka mereka selayaknya yang lelaki dijatuhkan hukuman mati. Kecualilah orang yang langsung tak ada terlibat, maka pada waktu itu mereka selamat. Maka musuh pada waktu itu perlu tegas. Apabila dah berkali-kali diberi peluang, maka musuh pada waktu itu perlu untuk tegas dengan mereka. Maka ini pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan hatta yuskhina fil ard, sehingga berlakunya pertumpahan darah di atas muka bumi dengan dijatuhkan hukuman kepada orang Quraisy agar dapat dilumpuhkan kekuatan mereka. Itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat adalah ketika mana pada waktu itu diambil tebusan bagi tawanan-tawanan perang ini, maka Allah Subhanahu wa taala tegur, turiduna aradad dunya, kamu menginginkan pada waktu itu perhiasan dunia, wallahu yuridul akhirah, dan Allah menginginkan akan akhirat. Maka Allah nak mereka ni dijatuhkan hukuman. Sebaliknya kamu pada waktu itu mengambil akan tebusan. Walaupun tujuan Nabi dan para sahabat mengambil tebusan pada waktu itu baik, iaitu pada waktu itu supaya mereka ni masuk Islam kemudian, dan pada waktu itu mereka dengan kewangan yang dapat daripada mereka pada waktu itu boleh menjana kekuatan umat Islam. Tapi firman Allah, turiduna aradad dunya, adakah kamu menginginkan perhiasan dunia? Kerana Allah tak nak perhiasan dunia, Allah nakkan pada waktu itu akhirat. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat adalah dalam kehidupan kita sepatutnya kita mengutamakan akhirat, sebab itulah apa yang Allah nak. Dan pada waktu itu jika kita mengutamakan dunia berbanding akhirat, maka sebenarnya kita telah buat apa yang pada waktu itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kena utamakan akhirat pada setiap tindakan, pada setiap perbuatan, pada setiap matlamat dan hala tujuan, mesti pada waktu itu mengutamakan akhirat. Dan sebenarnya Allah tak perlukan kita pun. Sebab itu di hujung ayat Allah sebut wallahu aziz, Allah dah memang perkasa, Allah tak perlukan makhluknya. Tetapi sebenarnya apabila kita buat apa yang Allah suka, maka Allah balas pada waktu itu dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Dan pengajaran yang terakhir yang keempat,
sebenarnya pada waktu itu kita boleh belajar daripada ayat ini tentang kelebihan bermesyuarah. Antara sebab pada waktu itu sebahagian para ulama menyebut bahawa selamatnya Nabi dan para sahabat daripada azab yang telah sangat hampir, sehingga Nabi SAW menggambarkan azab dah berada di pohon-pohon yang berhampiran. Antara sebabnya adalah kerana mesyuarah yang pada waktu itu mereka lakukan. Dan ada sebab-sebab yang lain yang kita akan baca bila masuk pada ayat yang ke-68. Maka pentingnya bermesyuarah, pentingnya pada waktu itu untuk mendengar, mengambil pandangan daripada orang yang lain. Dan Nabi pun mengambil pandangan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan tidak mengambil pandangan daripada Umar bin Khattab dan juga Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhum. Kita tak sempat nak baca ayat 68. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-68 esok insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kita tak baca banyak. Sebab kejap lagi jam 9.15 saya nak kena mulakan balik pengajian kitab Tirmizi sebagai untuk berkhidmat untuk madrasah ibu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa esok untuk ayat 68 pula insya-Allah.